filem antara wasilah dakwah yang paling besar. Ada satu masa dulu saya terbaca satu artikel seorang profesor daripada UKM, dia menulis tentang filem dakwah yang dilakukan ataupun filem P.Ramlee salah satu wasilah dakwah. Kan? Kalau kita tengok P.Ramlee punya filem-filem, kebanyakan dia seolah-olah dia menyentuh aspek kritikal dalam masyarakat, tentunya buta huruf, tentang berkaitan dengan kita kata apa, gejala sosial, masalah sosial, tentang masalah pemimpin, masalah rakyat. Jadi semua tu tersentuh, sehingga hari ni kalau kita tengok filem P.Ramlee itu memang logik lah P.Ramlee buat kan. Maknanya nampak ke depan, beyond, ke depan. Maknanya kita tak sangka 20 tahun lepas, 30 tahun lepas punya filem, untuk ke depan ni pun kalau generasi berikutnya tengok filem tu masih hidup. Kenapa? Sebab rupanya di sana dikatakan ada unsur-unsur dakwah yang dimasukkan. Bahkan ada dikatakan rupanya P.Ramlee buat filem ni bukan dia membuat je, dia buat research dulu, buat kajian. Ada pandangan begitu dalam kajian tu ya. Sebab dia ditanya dulu, sebab tu cerita-cerita dia hidup sampai sekarang. Bahkan kalau kita tengok tu 3 jam tu macam dah habis lah cerita dia, macam ada plot-plot tertentu yang kita kata wujud di dalamnya, sehingga kita ingat terus sampai sekarang. Ini antara contoh lah. Jadi kalau ada hari ini orang nak buat filem-filem, maka akan kaitkan dengan dakwah supaya dia hidup dengan masyarakat, dan masyarakat akan ingat tentunya. Kalau first ataupun surat khabar bersifat visual semata dan radio bersifat audio visual semata-mata, maka filem dapat dijadikan media dakwah dengan kelebihan sebagai audio visual. Kalau surat khabar benda yang nampak sajalah. Kalau radio hanya benda yang dengar saja. Tetapi filem dia dua kombinasi. Sebab tu dalam teori psikologi, manusia ni dia ada benda yang dominan. Ada orang yang jenis observe, perhati je, tengok je. Ni visualize punya orang lah. Ada orang jenis dengar je. Dia dengar kuliah sekarang ni, mata tutup, kan, tutup mata kan. Tapi apa yang ustaz sebut semua dia dengar, ada rakam, ada. Tapi ada satu lagi orang yang dominan, dia mesti dua-dua. Dia mesti tengok ustaz dan dia mesti dengar, kan. Macam saya dulu kecil-kecil, mak saya ingat, Elmi, kalau kamu dengar ustaz bercakap, tengok mulut dia, tengok mulut ustaz tu. Maknanya kita nak kena fokus, kena kita kata visualize, kena bayangkan, tengok, dan juga dengar. Tu salah